Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Jemaah Masjid Darul Rufran, alhamdulillah. Saya daripada pihak masjid sangat-sangat mengucapkan ribuan terima kasih pada segala bantuan dan sokongan yang diberikan kepada pihak masjid selama ini. Alhamdulillah. Ini berkat persaudaraan kita saling bantu-membantu antara satu sama lain. Terutama sekali dalam kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Bulan yang betul berkah, sangat-sangat dekat di hati kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengenang jasa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hari ini dalam kita menyambut bulan Rabiul Awal ni, sangat-sangatlah kita dianjurkan untuk sebenarnya sepanjang kehidupan kita lah, bukan bulan ini saja, sepanjang kehidupan kita hendaklah kita mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik mungkin, sedapat mungkin, sedaya upaya kita untuk mengikut jejak baginda dan juga para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dalam kita menghayati kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda yang sangat-sangat dipuji dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Sadaqallahul azim. Wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Wa zakarallaha katsira. Bagi siapa ni? Sesungguhnya pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh tauladan yang sangat baik. Bagi siapa? Iaitu bagi mereka-mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Jadi bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga takut kepada segala pembalasan yang berlaku pada hari kiamat, hendaklah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan dalam kehidupan. Itulah ayat yang sentiasa kita selalu baca dalam menjadikan kita sebagai umat yang sepatutnya sedaya upaya untuk mengikut contoh ke dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi datang kepada umat Islam ini, itu adalah membawa akhlak yang indah, yang sebaik-baik akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita perlu tekankan pada ketika ini adalah adab bagaimana kita bergaul. Sudah tentu sebagai uswatun hasanah, iaitu contoh tauladan yang sangat-sangat penting dan yang dibawa oleh baginda Nabi adalah banyak berkenaan dengan pergaulan antara kita dengan orang lain. Kerana tidak dapat kita mengelakkan bahawa tiap-tiap hari kita bergaul dengan orang lain. Sudah tentu di situ mempunyai banyak cabaran dan cubaan dalam hidup, dalam menghadapi manusia ni. Kita kadang-kadang terdengar orang sebut cakap mudah nak lakukan susah. Sampai bila pun kita susah melakukannya kalau kita beranggapan demikian. Asyik cakap susah je, memanglah susah. Tapi kalau kita cuba sedaya upaya, sebenarnya boleh. Kerana sahabat-sahabat Nabi adalah insan-insan biasa, mampu untuk mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu satu perkara yang ingin saya sentuhkan dalam adab-adab yang Nabi lakukan ketika bersama dengan orang lain adalah sifat al-anatu, iaitu sifat tenang. Yang ini yang selalu kita kurang dalam kehidupan kita, iaitu berlaku tenang. Ketenangan ialah pintu kejayaan.
Maka manakala tergesa-gesa ialah pintu penyesalan, ataupun kita tidak berlaku tenang sampaikan kita melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, kerana gabrah, kerana stres, kerana sikap-sikap kita yang kita tidak memahami agama, tidak mengkaji ilmu, malah kita akan banyak terjerumus kepada perkara-perkara yang salah. Kerana apa? Sifat tenang tu tidak ada. Tenang tu kan macam itmi'nan, dalam solat pun mesti tenang, mesti ada pause dia, mesti ada mesti dalam bentuk-bentuk ketenangan. Dah tenang dulu baru baca. Begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya membawa tajuk ni iaitu al-anatu, ataupun ketenangan yang paling penting dalam kita menghadapi situasi kita, lebih-lebih lagi pada ketika ini, iaitu dalam Al-Quran sendiri menyebutkan sememangnya manusia itu secara semula jadi mempunyai sifat yang suka tergesa-gesa. Dalam bahasa Arab, sikap tergesa-gesa ini disebut sebagai ajal. Bukan ajal, ajal ain, ain jim lam, ajal. Antara firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menegaskan ataupun menyebutkan sifat-sifat manusia yang tergesa-gesa ni, iaitu dalam surah Al-Isra ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Wa kana al-insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Di sini dan sikap manusia itu suka tergesa-gesa. Begitulah hadirin dan hadirat sekalian, dalam situasi kita ketika ini kan, ramai orang nak berlumba-lumba meraih kebaikan, tapi kadang-kadang ramai yang terjumus ke dalam perkara yang dia tidak ada masa pun dia nak fikir. Hantar mesej cara dapat je hantar tanpa ada sedikit pun masa untuk tenang, tengok dulu, lihat adakah ini betul ke tidak, wajar ke tidak untuk kita hantar kepada orang-orang ni. Kalaulah satu hari hantar saya 3-4, salah satu 5 minit tu sampai 3-4, macam mana nak baca? Oleh itu janganlah sampai begitu sekali sifat menghantar-hantar ni. Nabi pun bila sesuatu perkara dia kalau sebutkan, kebanyakan kalau kita lihat dalam hadis-hadisnya, dia akan ulang benda yang sama sebanyak 3 kali sampai orang tu faham. Janganlah sampai sekali datang berlambat-lambat kan, sampai berkali-kali 5-6 macam-macam satu kali. Jadi kadang-kadang orang tidak dapat untuk membaca dan melitinya. Sudah tentu orang yang hantar tu macam mana. Itu sifat nak cepat sangat lagi dia sebut kat situ. Kalau tak hantar nanti kena malapetaka lah, apalah. Kalau tak hantar, anda tu tak cinta kepada Nabi. Ni lagi musim-musim ni kan, nak tunjuk cinta kepada Nabi, sampai hantar kita mesej. Kalau anda tak hantar ni kepada 20 orang, itu bukti bagaimana cinta anda kepada Nabi. Tak adalah cinta kita nak diukur dengan kita hantar mesej kepada 20 orang. 20 orang aja. Cinta Nabi hantar mesej kepada 20 orang, patut hantar mesej kepada 1000 orang. Macam gitulah kan. 1000, 20,000 ke 50,000 orang, baru nampak agah. Tapi 20 orang aja. Betapa murahnya cinta kita nak diukur dengan perkara tersebut. Hadirin-hadirat sekalian, jadilah perkara-perkara tersebut menjadi panduan kepada kita. Menurut Ibn Abbas, ayat ini menunjukkan kepada doa seorang lelaki agar Allah menurunkan musibah kepada orang lain apabila sesuatu kezaliman berlaku ke atas diri dan anaknya. Ada juga pendapat yang mengatakan ayat ini turun ke atas Nadar bin Harith yang berdoa agar Allah menurunkan hujan batu atau azab. Macam gitu sekali bila manusia tu dia kalau dia tak fikir, kadang-kadang bila kita berdoakan sesuatu kejahatan kepada seorang, yang akan bila diturunkan azab akan kena kepada orang-orang sekeliling juga. Mungkin akan kena pada dirinya sendiri.
Kadang sifat-sifat yang begitu, sifat-sifat kita tak berlaku tenang, kita tak memikirkan sedalam-dalamnya, tidak ada sifat pemaaf, tidak ada sifat open mind, tak ada sifat yang boleh let go benda-benda tu. Dia sentiasa menghantui pemikirannya sampaikan boleh ada doa-doa yang sedemikian. Jadi lawannya sifat ajal ni, iaitu terburu-buru, ialah al-anah, iaitu tenang. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Artinya sikap tenang, at-ta'anni adalah daripada Allah. Sifat tenang adalah dari Allah, manakala tergesa-gesa adalah daripada syaitan. Jadi hendaklah kita bertenang, jangan tenang sangat, tenang aja, tak jalan-jalan. Itu pun tidak boleh. Sebabkan itu satu sifat yang baik tu, dia perlukan sifat-sifat yang lain juga bekerjasama. Dia tak boleh satu saja. Hadirat sekalian, ada sifat tawasud, iaitu sifat tidak berlebih-lebihan, pertengahan. Maknanya nak tenang pun pertengahan, jangan tenang terlalu sangat, jangan ekstrim dari segi tenang. Maknanya tidak bekerja sampai dia terhenti kat situ, tenang je, pelan je buat. Jangan begitu pula lah. Ataupun terlalu cepat sangat pula buat. Ada yang solat terlalu cepat. Tidak ada cantiknya dalam solat dia tu kalau dia lakukan dengan cepat. Jadi perlulah ada ketenangan kat situ dalam solat. Di situlah letaknya kita, ada antara kita tu faham ke tidak dalam kita melaksanakan ibadah. Nak cantik ibadah tu, nak dilakukan dengan sebaik mungkin. Taklah macam patuk ayam gitu kan, orang sebut. Hal yang demikian kerana tindakan yang diambil daripada sikap yang tenang. Ni nak sebut kenapa mesti sifat yang tenang kan. Tindakan yang diambil daripada sikap yang tenang akan menghasilkan kebaikan, manakala sikap yang terburu-buru akan menghasilkan natijah yang buruk. Sikap tergesa-gesa pasti akan membuat seorang menyesal kerana ia berkata sebelum memahami dan mengetahui keadaan sebenar. Begitu juga bila kita hantar mesej terlalu cepat kepada orang, sampai ke satu masa sebenarnya fake news, berita yang tidak benar, sampai kan kita nak kena hantar balik kepada semua orang. Ini tak benar lah sebenarnya. Sebab hadirat tengok dalam keadaan kita sekarang terlalu cepat sangat kita menghantar mesej kepada orang, kemudian sekejap lagi pula datang the news yang benar. Kenapa kita sebenarnya boleh saja kita mencari news yang benar, sebenarnya sekejap aja boleh cari, tapi kita tidak mahu kerana orang semua akan akan pergi kepada tergesa-gesa nak hantar ni. Kerana apa? Mungkin kerana nak menyelamatkan orang lain, nak kasih ilmu secepatnya, dapat pahala secepatnya, kerana mandala alal khair kafa'ilihi, sahabat yang mendorong orang kepada satu perkara yang baik sama sebagaimana dia melakukannya. Jadi biar betul lah bila kita nak menyuruh orang tu, biar yang betul, tergesa-gesa sampai nanti kita menyesal. Begitulah yang disebut dalam kehidupan baginda Nabi, apabila baginda Nabi ni sentiasa diingatkan supaya tenang. Begitu juga dalam Al-Quran banyak diterangkan kepada Nabi supaya berlaku tenang. Dalam juga dalam membaca Al-Quran berlaku tenang. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Dalam surah Al-Qiyamah, di sini ayat yang sangat-sangat penting bagi pembaca Al-Quran, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah. Sadaqallahul azim. Itu ayatnya. Jadi sampaikan Nabi disuruh supaya bertenang dalam membaca.
Menurut Ibn Abbas, pernah pada suatu ketika Rasulullah sedang bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran yang diajarkan oleh Jibril sehingga baginda mendahului bacaan Jibril. Begitu kan, kadang orang belum habis baca, murid baca dulu kan. Jadi tenang, kerana apa? Nak betul-betul faham fasih bacaan Al-Quran tu supaya tidak salah. Dan juga ada satu keadaan yang diceritakan pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba muncul seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid dan membuang air di dalamnya. Apabila hal demikian, para sahabat hendak segera memarahinya dengan ucapan yang keras. Rasulullah segera menghentikan mereka dan melarang mereka daripada terus mengherdiknya. Rasulullah menyuruh untuk membiarkan orang Arab itu menyelesaikan hajatnya. Kalau tak, habislah. Kalau dia lari begitu, tengah buang air, habis satu tempat semua. Najis. Setelah selesai, baru Rasulullah meminta untuk diambilkan air lalu menjirus air kencing tersebut. Lalu Rasulullah pun memanggil dan mengatakan kepadanya, Inna hazihil masajida la tasluhu li syai'in min hadal baul walal qazar. Wa innama hiya li dzikrillahi wa salati wa qiraatil Quran. Sesungguhnya masjid bukanlah tempat untuk membuang air kencing ataupun benda yang kotor. Masjid ini dibina adalah untuk berzikir kepada Allah, solat dan juga membaca Al-Quran. Begitulah hadirin hadirat sekalian bagaimana sikap tenangnya Nabi apabila melihat sesuatu perkara yang di luar batasan dilakukan oleh seseorang. Yang pada ketika itu kita mesti mengambil pendekatan mendidik lah. Pendekatan mendidik pada waktu itu pun orang-orang yang demikian pun tidak tahu kenapa melakukannya. Tapi waktu Nabi dengan para sahabat dan pada kaumnya pada ketika itu, ia adalah proses pengajaran dan pendidikan. Walaupun sampai ke hari ini pun perkara-perkara asas agama pun ada yang masih lagi keliru. Hadirin dan hadirat sekalian, kadang-kadang belum sampai masa ilmu tu kepada mereka ataupun baru sangatlah ingin berjinak-jinak kepada agama. Jangan buatkan masjid dan juga pengajian agama menjadikan mereka tu takut untuk nak datang sama-sama untuk menghadirinya, belajar kerana rasa mungkin takut diri itu kecil, takut dimarahi dan sebagainya kalau buat salah. Jadi itu semua adalah proses pengajaran. Kita mesti nak faham kalau kita dekat masjid, dekat front line, nampak orang dan sebagainya, bila mereka melakukan satu kesilapan, bagaimana cara untuk kita mendidik mereka. Jadi kelebihan sifat tenang tu, kewarasan akal serta sikap berlapang dada. Kalau kita ada sifat tenang, maka kita akan jadi waras akal kita, serta kita boleh datang sifat berlapang dada. Semua perkara yang melibatkan sifat ketenangan ni adalah baik di dunia maupun akhirat, kerana lawannya iaitu sikap tergesa-gesa tidak akan membawa sebarang manfaat kepada manusia. Dan juga dapat memelihara manusia daripada terlajak membuat keputusan yang salah. Ini sifat tenang, ya. Manusia biasanya bertindak mengikut emosi. Dengan sikap tenang, akal akan dapat memainkan peranan dengan lebih baik ketika terjadinya sesuatu perkara untuk dia membuat keputusan. Begitu juga dengan adanya sifat tenang, dia dapat menyelidik sebelum menerima dan menyebarkan sesuatu berita. Itu yang saya sudah sebutkan tadi kan. Tenang dulu, absorb dulu benda, kaji dulu sebelum kita sampaikan kepada orang, supaya kita tidak perlu untuk menarik balik ataupun sampaikan kita kena beritahu satu, minta maaf salah, ini berita palsu dan sebagainya. Dan juga sifat tenang ini dapat memelihara tuannya daripada sifat-sifat keji. Apabila seorang tu tenang dan membuat keputusan secara tidak langsung, akal manusia akan memandu tindakannya dengan betul dan juga tepat. Begitulah bagaimana sifat tenang ini membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana baginda Nabi ni dapat mendidik masyarakat dia, sahabat-sahabatnya untuk berlaku tenang dan tidak bergupah-gapah dalam melaksanakan satu perkara. Begitulah kita bagaimana dalam keadaan kita sekarang ni, masih COVID lagi.
Jadi kalau kita tak berlaku tenang, tak dapat tenangkan anggota keluarga, pasangan kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita terhadap pandemik yang sedang berlaku, maka semuanya akan jadi tidak cantik. Semua akan menyalahkan antara satu sama lain. Begitulah sifat tenang ini penting untuk kita menghayatinya, untuk kita lakukan dalam kehidupan. Bagaimana nak berlaku tenang? Lebih banyaklah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketenangan, minta supaya hati kita tenang, baca surah Al-Insyirah, kemudian baca Rabbi syrah li sadri, Allahumma aftah. Itu semua boleh membantu dalam kita melakukan dalam kita ada dalam zon tenang. Banyak ayat-ayat Quran lagi, Al-Quran lagi, bila kita baca dia boleh memberikan kita dalam zon ketenangan, insya-Allah. Saya akhiri ceramah kita yang meringkas ni pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut baginda dalam kita tutur kata, bicara, perbuatan, percakapan, muka kita, bagaimana kita menghadapi manusia, bagaimana kita perbuatan kita, body language kita dalam kita menghadapi manusia, semua diterangkan dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah saya akhiri ucapan saya pada hari ini, ceramah ringkas saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipandang pada hari kiamat nanti. Kitalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita sentiasa menjadikan Nabi sebagai contoh tauladan dalam diri, insya-Allah. Akhir kalam, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.